Salam sejahtera kepada Prof dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Muhammad Amsyar bin Abdul Rahman. Hari ini saya akan membentangkan tajuk pengenalan kepada topik kami, iaitu Pertubuhan Perikatan Nasional dan Konfliknya. Gabungan parti politik merupakan satu daripada ciri-ciri politik yang digunakan oleh Malaysia dalam membentuk kerajaan berbilang kaum ataupun kaum utama. Hal ini dapat dilihat melalui perkembangan politik ini yang memperlihatkan gabungan parti politik Melayu yang dikenali sebagai Perikatan Nasional yang mempunyai gabungan di antara parti UMNO, PAS dan Pribumi Bersatu Malaysia bersatu dalam menghadapi PRU 15. Menurut Datuk Saifuddin Abdullah, Setiausaha Bersatu Pahang, beliau menilai bahawa isu gabungan di antara parti-parti besar ini tidak akan menimbulkan masalah terhadap perebutan kuasa atau sebaliknya. Pendapat ini boleh dinilai dalam pelbagai perspektif kerana norma politik mengikut Karl Marx menunjukkan bahawa kuasa mampu memberikan individu ataupun kumpulan individu untuk melakukan sebaliknya sekiranya bertentangan pendapat maupun pemikiran ideologi yang dibawa dari semasa ke semasa. Pertubuhan Parti Perikatan Nasional dilihat sebagai satu kesatuan yang mampu mendorong kepada penyatuan kaum Melayu yang dilihat sebagai satu perjuangan yang ingin menegakkan kesatuan ummah Melayu dan Islam. Akan tetapi, konflik yang di antara parti politik kaum lain akan tercetus berikutan perjuangan yang memfokuskan satu matlamat dan bangsa dilihat sebagai satu keancaman terhadap kestabilan kaum yang terdapat di Malaysia. Berdasarkan petikan daripada Hassan Karim menyifatkan bahawa pembentukan Parti Perikatan Nasional dilihat sebagai parti perjuangan kaum yang memperjuangkan Islam dan Melayu sebagai satu idea yang tidak sihat berikutan wujudnya pelbagai kaum dan agama seperti India dan China. Ini merupakan satu cabaran politik baharu di Malaysia yang dilihat sebagai satu asas kepada pembentukan norma politik baharu yang mampu mengubah struktur politik serta kedudukan kuasa kerajaan dan ideologi negara pada masa akan datang. Okay, sekian, terima kasih. Saya akan menyerahkan kepada pembentang seterusnya. Faktor penubuhan Parti Perikatan Nasional adalah bermatlamatkan penyatuan ummah. Penubuhan parti ini dikatakan oleh salah seorang pemimpin parti yang terlibat iaitu Parti Islam Se-Malaysia PAS menyatakan bahawa penubuhan parti ini bukan sekadar kerjasama politik semata-mata. Sebaliknya, ia melibatkan penyatuan umat Islam dan bangsa Melayu. Matlamat penyatuan ummah menjadi tonggak utama dalam penubuhan Parti Perikatan Nasional adalah disebabkan semasa tempoh pemerintahan Pakatan Harapan, banyak isu yang telah berlaku yang telah banyak mengguris hati rakyat, terutamanya masyarakat Melayu. Hal ini dapat kita lihat dalam tempoh 22 bulan pemerintahan Pakatan Harapan, timbul pelbagai rungutan, keresahan, kekecewaan dan kebimbangan orang Melayu yang begitu ketara terhadap struktur ekonomi dan sosial yang dikatakan tidak saksama pengagihannya antara kaum di Malaysia. Hal ini telah mengecewakan rakyat kerana mandat yang telah diberikan tidak dilaksanakan dengan sebaiknya. Faktor yang seterusnya adalah mengukuhkan gabungan parti politik yang menjurus kepada kepentingan rakyat. Hal ini kerana semasa tempoh pemerintahan Pakatan Harapan, isu perkauman dan agama serta keangkuhan kuasa disemarakkan tanpa batasan hingga dikatakan begitu meruncing dan tahap perpaduan rakyat pelbagai kaum menjadi semakin rapuh. Malaysia yang pada asalnya hidup aman damai sebelum pemerintahan Pakatan Harapan menjadi huru-hara akibat isu-isu yang berlaku tersebut. Hal ini menyebabkan rakyat hilang kepercayaan terhadap PH untuk menjaga perpaduan di Malaysia. Oleh yang demikian, penubuhan Perikatan Nasional dikatakan sebagai satu harapan baru kepada rakyat untuk melihat negara ini dipacu oleh pemimpin yang menjadikan rakyat sebagai teras sokongan, bukan menjadikan kuasa sebagai agenda utama. Parti Perikatan Nasional adalah gabungan daripada Parti Barisan Nasional iaitu UMNO, Bersatu dan PAS. Antara isu yang mungkin timbul setelah tertubuhnya Parti
Perikatan Nasional ini adalah isu parti tumpang. Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu telah membuka keahlian kepada bukan Islam dan pelawak UMNO untuk bergabung di bawah Perikatan Nasional. Bukan berniat untuk menumpang UMNO yang dikatakan mempunyai pengaruh yang kuat, namun ia adalah satu usaha untuk mewujudkan satu persekitaran politik yang baharu. Isu parti dominan ini juga mungkin akan dirasai di dalam Parti PAS dan Bersatu kerana Parti UMNO merupakan parti yang sememangnya kuat dari segi kepemimpinannya. Jika kita dapat lihat pada pemerintahan Barisan Nasional dahulu, UMNO merupakan parti dominan yang menjadi punca kemenangan kepada parti tersebut. UMNO menjadi kukuh dan kuat kerana ahlinya mendahulukan dan mementingkan perpaduan parti dalam apa jua tindakan yang dilakukan. Adalah isu konflik di dalam parti. Isu konflik dalam parti ini berlaku apabila sesetengah pemimpin UMNO terkilan dengan ahli majlis tertinggi UMNO pada PAU 2021 iaitu Pimpinan Agung UMNO yang berlaku baru-baru ini apabila mereka menyatakan bahawa mereka tidak lagi mahu bekerjasama dengan Bersatu dan PAS. Mereka risau jika mereka bergabung dengan Bersatu atau PAS, mereka akan membawa agenda yang lain. Seperti PAS, ia akan membawa kepada agenda penyatuan ummah. Oleh itu, mereka tidak lagi mahu bekerjasama. Bukan itu sahaja, jika kita dapat lihat, Parti Perikatan Nasional adalah bukan parti yang daripada mandat rakyat. Ia juga bukan satu entiti politik yang didaftarkan dengan sah. Oleh itu, ia mungkin akan menimbulkan kecelaruan dalam kalangan rakyat. Selain itu, isu politik berlaku apabila kewujudan blok dalam pemerintahan. Hal ini berlaku dalam pemerintahan kita di mana kerjasama dalam menguruskan hal ehwal negara dan isu semasa dihalangi oleh keadaan yang sedemikian rupa. Blok yang dinyatakan seperti Perikatan Nasional sebagai pentadbir utama, blok politik yang berasaskan Melayu Islam dan juga blok politik yang lain bahkan kehilangan penyokong akibat perubahan dalam ideologi. Kewujudan blok politik ini telah membawa pergelutan dan perdebatan sehingga kini walaupun Malaysia berada dalam keadaan genting, tetapi para ahli politik ini tetap dengan agenda masing-masing untuk memastikan mereka layak berada di tempat pentadbiran kerajaan dengan melaksanakan pemerintahan mengikut ideologi parti masing-masing. Tambahan pula, ekoran penularan wabak COVID-19, terdapat juga ahli politik yang bersikap keras ingin meneruskan pelaksanaan pilihan raya asalkan mematuhi SOP yang disediakan. Sikap sedemikian ini menunjukkan bahawa sifat pemimpin yang mementingkan keperluan sendiri dan tidak memikirkan soal keselamatan dan pengetapan peraturan yang menyekat pergerakan yang dianjurkan oleh pemerintah semasa bagi mempertahankan usaha melindungi rakyat dan negara daripada mengalami kesan melampau ekoran penularan wabak COVID-19. Sepatutnya, ahli politik hendaklah mengetepikan stigma yang dibawa oleh parti masing-masing dan bergiat aktif antara satu sama lain dalam membantu pengawalan dan menjaga kebajikan rakyat. Pada 11 Januari 2021, Yang di-Pertuan Agong telah mengisytiharkan darurat ke atas Malaysia akibat kemelut penularan wabak COVID-19. Namun begitu, terdapat setengah pihak melihat langkah ini merupakan satu kaedah untuk mengekang isu politik daripada terus menggila dengan membatalkan kesemua kegiatan politik atau memasukkan buat sementara waktu. Namun begitu, daripada sudut yang lain, terdapat sesetengah pihak yang berpendapat bahawa isu politik ini dapat diselesaikan sekiranya berlaku perundingan yang efektif antara Agong dan Parlimen bagi mendapatkan pendapat dan kepastian bahawa kerajaan yang sekarang masih mendapat sokongan majoriti dan sebaliknya. Baiklah, secara kesimpulannya, seperti yang kita ketahui, parti ini wujud setelah rakyat memerhati keadaan di mana negara kita sewaktu dipimpin oleh Pakatan Harapan yang telah menerima perspektif negatif dan tomahan disebabkan oleh mereka tidak dapat menunaikan janji dan manifesto mereka kepada rakyat, sehingga adanya kewujudan hasrat parti lain untuk mencuba mengendalikan Malaysia dengan ideologi yang lebih baik. Kewujudan Parti Perikatan Nasional yang semakin berdiri teguh dengan membawa ideologi yang lebih peduli rakyat telah membuka mata rakyat sewaktu itu, lebih-lebih lagi semasa negara menghadapi krisis penularan wabak COVID-19 pada tahun lepas.
Perikatan Nasional boleh dikatakan sebagai salah satu parti gabungan yang boleh dipercayai selepas kejatuhan Pakatan Harapan yang menggantikan Barisan Nasional. Namun, perspektif rakyat mula berubah sejak proklamasi darurat dilaksanakan pada tahun ini. Dalam keadaan yang masih tidak mengizinkan, keadaan politik kini mencetuskan kekecewaan dalam kalangan rakyat. Contohnya, seperti masih adanya berlaku beberapa masalah dalam politik yang berlaku dalam kalangan pemimpin parti semasa keadaan darurat dan semasa wujudnya COVID-19 ini. Hal ini secara jelas telah membawa kepada impak fizikal yang tidak baik dan tidak sihat kepada pelbagai aspek dalam pembangunan dan pembentukan negara Malaysia. Sekian, terima kasih.